Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada forum kali ini bersama saya, Nurul Ain binti Muhammad Nawi, selaku moderator pada pagi yang mulia ini. Dalam gelanggang forum kita pada hari ini, kita akan mengupas satu isu kontemporari iaitu pembuangan bayi. Bulat air kerana berbentung, bulat manusia kerana muafakat. Tak kenal maka tak cinta. Kalau tak cinta, bagaimana hendak bermasa? Maka saya ingin memperkenalkan ahli panel pertama kita, Prof. Ain Azhar yang merupakan seorang pakar psikologi di Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya, panel kedua adalah Puan Alia selaku pensyarah pendidikan jasmani dan kesihatan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Di hujung sekali, panel ketiga tuannya Ayu lagi bijaksana, Puan Aidina yang merupakan guru kaunseling di SMK Kebangan. Panel yang keempat adalah Puan Amira selaku pakar motivasi yang tersohor di Malaysia. Seterusnya, Ayu berbaju kurung, panel kelima kita, Puan Adrina yang merupakan seorang doktor pakar sakit. Selamat datang saya ucapkan kepada kelima-lima panel kita pada hari ini. Jadi saya ingin panel pertama untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang isu pembuangan bayi. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan. Dan lebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mengupas lebih lanjut, kita faham dulu apa itu isu pembuangan bayi. Isu pembuangan bayi ini saban hari semakin banyak dilaporkan di rada akhbar. Menurut pandangan Anita Yahya 2007, pengguguran dan pembuangan bayi membawa maksud penamatan proses kehamilan sebelum cukup bulan 9 bulan untuk manusia yang mengakibatkan kemusnahan janin. Pandangan yang diberikan oleh saudari Anita Yahya ini membuktikan bahawa pembuangan bayi ini merupakan satu jenayah yang boleh dianggap sebagai jenayah berat dan teruk. Isu pembuangan bayi ini juga akan diberikan hukuman yang berat jika disabitkan kesalahan. Isu pembuangan bayi ini juga semakin hangat diperkatakan dan dijadikan buah mulut masyarakat di negara kita. Hal ini kerana isu ini semakin berleluasa di kalangan remaja di negara kita dan ini mengakibatkan nilai kemenjadian di negara kita semakin menurun. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi bermisi. Sebentar tadi, panel pertama telah menyatakan tentang pengenalan kepada isu pembuangan bayi yang semakin berleluasa. Justru saya ingin menanyakan persoalan yang seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah faktor-faktor berlakunya kes pembuangan bayi ini? Dipersilakan. Soalan yang amat menarik daripada moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Moderator di atas persoalan yang diajukan. Faktor-faktor berlakunya kes pembuangan bayi adalah kurangnya didikan dan kefahaman agama. Kekurangan didikan agama yang merupakan panduan dan pedoman hidup remaja telah menyebabkan mereka hilang haluan dan melakukan perkara yang negatif. Remaja yang melibatkan diri dalam gejala pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan sudah semestinya akan menjalinkan hubungan di luar tabir. Hal ini akan menyebabkan perempuan mengandung sebelum adanya ikatan yang sah. Dalam situasi ini, remaja yang kekurangan ilmu agama akan membuat keputusan yang terburu-buru dengan membuang dan meninggalkan anak mereka selepas dilahirkan. Sikap negatif mereka ini telah menimbulkan seribu tanda tanya kepada masyarakat tentang kewibawaan mereka dalam memacu Malaysia ke arah pemodenan dan pada masa hadapan. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga menyebabkan masalah kes pembuangan bayi dalam kalangan remaja. Remaja yang negatif tidak akan teragak-agak untuk mengajak remaja melakukan perkara-perkara yang buruk seperti menghisap dadah, melepak, melakukan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan sebagainya. Remaja yang terjerumus ke dalam perkara ini tanpa segan silu akan melakukan hubungan seks rambang dan akhirnya menemui jalan buntu apabila mendapati dirinya mengandung. Dengan keadaan terdesak, mereka terpaksa membuang bayi mereka demi mengelakkan maruah keluarga tercela. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan kes pembuangan bayi ini berlaku. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan tentang pengenalan
dan faktor kepada kes pembuangan bayi. Saya ingin meminta pendapat panel ketiga untuk menghuraikan tentang kesan kepada isu pembuangan bayi ini. Dipersilakan. Untuk menjawab persoalan ini, umum sedia maklum, isu-isu berkaitan dengan pembuangan sering diperkatakan pada masa kini dan menjadi fokus media massa. Jadi di sini saya ingin membincangkan tentang kesan-kesan apabila berlakunya kes pembuangan bayi. Kesan yang paling utama adalah kesan kepada bayi. Bayi ini menjadi beban kepada pasangan-pasangan kekasih yang telah terlanjur dan tidak bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai ibu bapa. Akibat daripada hilangnya sifat kemanusiaan dalam diri, bayi-bayi ini telah menjadi mangsa dan kesannya semua bayi ini hidup tidak mengenali dan tidak mendapat kasih sayang secukupnya. Tambahan lagi, bayi-bayi ini masih kecil dan tidak mengerti apa yang sedang berlaku kepada mereka. Apa yang lebih teruk lagi, mereka dibuang ke tempat-tempat yang terpencil dan jauh daripada pandangan masyarakat sehingga menyebabkan bayi-bayi tidak berdosa meninggal dunia. Seterusnya adalah kesan kepada ibu bayi berkenaan atau lebih tepat lagi pesalah. Hal ini kerana sewaktu pesalah melahirkan anak, mereka berada dalam keadaan yang tidak selesa dan tidak mengizinkan. Tanpa persediaan yang rapi, pesalah ini pastinya mengalami jangkitan kuman yang serius. Majoritinya mereka melahirkan anak menggunakan kudrat sendiri tanpa pertolongan daripada pihak hospital dan pihak lain. Hal ini juga akan membuat pesalah berasa murung dan mengalami gangguan emosi. Hal ini akibat daripada perbuatan mereka sendiri yang sememangnya salah dari segi undang-undang. Sungguh intelektual pemikiran panel kita yang ketiga. Memang tidak dapat disangka lagi bahawa terdapat pelbagai kesan apabila berlakunya kes pembuangan bayi ini. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel keempat kita pada hari ini. Apakah cadangan yang boleh dilakukan untuk mengatasi kes pembuangan bayi ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Moderator atas persoalan yang dilontarkan. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai cara untuk mengatasi kes pembuangan bayi ini. Antaranya ialah peranan ibu bapa. Para ibu bapa seharusnya memberi perhatian, kasih sayang dan bimbingan yang baik kepada anak-anak mereka, lebih-lebih lagi pada peringkat remaja. Pendidikan agama dan moral harus dititik beratkan oleh ibu bapa untuk menyedarkan anak-anak tentang dosa dan hukuman yang akan mereka diterimalah. Proses ini hendaklah diteruskan walaupun seseorang itu telah meningkat umur dewasa. Sebagai contohnya, anak-anak perlulah diberikan didikan agama sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya dengan menyuruh anak-anak mereka tidak mengabaikan solat kerana dengan solatlah kita dapat mencegah daripada melakukan kemungkaran. Cara ini adalah lebih efektif untuk mewujudkan masyarakat yang bebas daripada kes pembuangan bayi. Cadangan yang seterusnya adalah mengadakan kempen kesedaran kepada para remaja dan masyarakat. Pihak kerajaan mahupun pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO hendaklah berganding bahu mengadakan kempen atau ceramah pada peringkat sekolah mahupun peringkat taman-taman perumahan. Melalui program tersebut, masyarakat dapat diberikan kesedaran tentang keburukan pergaulan bebas ini. Seperti yang kita sedia maklum, kes pembuangan bayi ini kebanyakannya berpunca daripada pergaulan bebas yang dianggap seperti perkara biasa bagi warga urban kini. Sebagai contohnya lah, kempen kesedaran ini perlu dilakukan secara besar-besaran melalui iklan, risalah, majalah dan lain-lain. Sesungguhnya usaha yang dinamik dan secara konsisten ini diperlukan untuk membimbing rakyat supaya sentiasa berada di landasan yang betul dalam kehidupan, terutamanya para remaja yang mudah terpengaruh dengan kuasa-kuasa luar. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Jadi, semua pihak hendaklah berganding bahu dalam menyelesaikan isu pembuangan bayi ini. Sebelum kita mengakhiri forum pada hari ini, saya ingin mempersilakan ahli panel yang terakhir untuk merumuskan pembincangan pada hari ini.
Setelah meneliti dan mengkaji tentang permasalahan pembuangan bayi ini, terdapat banyak aspek yang boleh dikaitkan dengan masalah ini seperti faktor-faktor masalah, kesan-kesan dan langkah-langkah mengatasi. Semua punca yang telah dibahaskan tadi dapat membuktikan bahawa betapa ampuhnya jati diri seseorang dalam meneruskan kehidupan yang penuh cabaran ini. Selain itu, kesan-kesan daripada permasalahan ini juga patut dititikberatkan kerana melihat kepada kesan yang diperhatikan, pastinya negara Malaysia tidak mampu untuk terus bersaing dengan negara lain disebabkan oleh remaja terus hanyut dengan masalah sosial ini. Kesan jangka pendek dan jangka panjang pasti berlaku sekiranya remaja tidak tahu cara untuk membentuk dan memuliakan akhlak mereka serta mengatasi masalah ini. Kesimpulan yang dapat dibuat mengenai kes pembuangan bayi ini ialah semua pihak hendaklah berganding bahu untuk menangani masalah sosial ini. Jika satu pihak tidak mengambil tahu, masalah pembuangan bayi ini akan terus menjadi semakin serius. Seterusnya, jika masalah sosial ini semakin berkurangan di negara kita, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang bebas kes pembuangan bayi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelu ini daripada terus menjadi bara. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara. Mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta. Dan yang kurang elok itu datangnya daripada keikhlasan diri kami sendiri. Wallahualam. Saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.